إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita baca kitab Fiqh Sunnah. Kita sampai pada bab berkaitan dengan waktu salat Jumaat. Berkaitan dengan waktu salat Jumaat. Qala al-mu'allif rahimahullah, saya tertinggal kitab yang biasa saya bawa tu. Tak apa, saya tengok yang nota yang saya buat. Waktu salat Jumaat. Kata Syekh Sabiq rahimahullah, dhahabal jumhur min as-sahabati wat tabi'in ila anna waqtal jum'ati huwa waqtu dhuhri. لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. وعند أحمد ومسلم أن سلمة ابن الأكوع قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وقال البخاري وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعن علي والنعمان ابن بشير وعمر ابن حريث رضي الله عنهم. وقال الشافعي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال. Yang bermaksud, kata Syekh Sabiq rahimahullah, majoriti sahabat dan tabi'in berpandangan. Bila Syekh Sabiq rahimahullah sebut majoriti sahabat dan tabi'in, menunjukkan ada khilaf dalam masalah ni. Maksudnya dalam masalah bila bermula waktu solat Jumaat, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Kerana itu Syekh Sabiq kata majoriti. Maknanya kita kena tahu pandangan majoriti ni. Syekh Sabiq nak sebut pandangan majoriti ulama di kalangan sahabat dan tabi'in. Apa kata dia? Majoriti sahabat dan tabi'in berpandangan waktu Jumaat, yakni waktu bermula salat Jumaat, waktu boleh dilaksanakan salat Jumaat adalah waktu yang sama dengan zuhur. Bila waktu zuhur? Iaitulah waktu zawal. Apa yang dimaksudkan dengan waktu zawal? Iaitulah waktu tergelincir matahari. Setelah matahari terbit dari timur, dia terus naik sehingga dia berada betul-betul di tengah langit. Kemudian dia nak turun ke barat. Bila dia bermula turun ke barat itu, nama waktu itulah waktu tergelincir. Jadi masuknya waktu solat zuhur. Majoriti ulama kata waktu solat Jumaat sama waktu dengan solat zuhur. Waktu zawal anda tahu kan? Dah tengah lama dah kita mengaji fiqh sunnah. Ni barat kan? Barat. Di timur. Naik matahari dari ufuk sampai tengah kaki langit. Tengah straight. Kemudian matahari mula tergelincir. Itu masuk zuhur. Waktu yang sama masuk solat Jumaat. Itulah pandangan majoriti. Apa dalilnya? Kata Syekh Sabiq rahimahullah, berdasarkan riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Riwayat dari siapa? Bila sebut Bukhari, maknanya riwayat ini sahih. Riwayat dari siapa? Riwayat daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang berkata, maksudnya bahawasanya Nabi SAW dahulu sering menunaikan salat Jumaat apabila matahari condong. Idza malatis syamsu. Apabila matahari condong. Saya terjemahkan perkataan Anas ini, saya terjemahkan sering. Kenapa? Kerana Anas radhiyallahu anhu sebut kana yusalli. Biasanya ataupun bahasa Arab ni bila kana fi'il madhi, yusalli fi'il mudhari'. Bila dia bergabung begitu, dia kadang-kala menunjukkan sering. Istimrar ala syai', sering melakukan sesuatu. Sebab tu saya terjemahkan kata Anas, dahulunya Nabi SAW seringkali menunaikan salat Jumaat
idza malatis syamsu, apabila condong matahari. Yang dimaksudkan dengan condong matahari iaitu tergelincir matahari ke sebelah barat. Qal, demikian juga riwayat Ahmad dan Muslim. Tadi riwayat Bukhari, selain daripada Abu Dawud, Al-Baihaqi, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari menunjukkan hadis Anas, hadis yang sahih. Anas bagi tahu Nabi salat Jumaat bila matahari tergelincir, maknanya waktu yang sama dengan zuhur. Selain daripada itu, Syekh Sabit rahimahullah datangkan juga riwayat lain, iaitu kata dia riwayat daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, juga salah seorang sahabat Nabi, yang berkata, kami dahulu ni kunna nusalli. Dia guna perkataan yang sama juga, susunan yang sama, yakni kunna fi'il madhi, nusalli fi'il mudhari', menunjukkan sering. Kami, kata Salamah bin Al-Aqwa, kami dahulunya sering ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menunaikan salat Jumaat idza zalatis syamsu, apabila matahari tergelincir. Kemudian dia sebut lagi, thumma narji', kemudian habis sembahyang Jumaat, narji', kami pulang nak balik ke rumah. Maksudnya habis sembahyang Jumaat, habis zikir, sebahagian sahabat berzikir, habis menunaikan salat, sebahagian sahabat salat 2 rakaat selepas Jumaat. Kata Salamah, kemudian kami pulang, natatabba'u al-fai'a. Natatabba' iaitu kami mencari-cari bayang-bayang. Apa maksud hadis ni? Pertama, hadis ni menceritakan ketika sahabat balik dari sembahyang Jumaat tu bayang tak banyak. Suatu sahabat kata, Salamah kata, natatabba'ul fai'a, kami mencari-cari kawasan yang berbayang. Untuk apa tuan-tuan? Untuk berteduh, sama ada nak berehat ataupun berjalan di bawah teduh matahari, kerana matahari di Mekah atau Madinah panas terik. Selain daripada itu, hadis ni menunjukkan bila Salamah bin Al-Aqwa menyebut kami mencari-cari bayang, menunjukkan bayang tak banyak, dan memberi faham kepada kita, walaupun dalam lafaz tak sebut, tetapi kita faham begitu. Apa dia? Hari masih tengah hari, maksudnya tak masuk petang lagi. Kerana kalau masuk petang dah tentu bayang panjang, banyak kan. Tapi bila bayang tak banyak, menunjukkan Nabi SAW amat bersegera menunaikan salat Jumaat, tidak menangguhkan salat Jumaat. Sebelum saya terlupa, para ulama juga telah sepakat, waktu Jumaat habis dengan habisnya waktu zuhur, iaitu bila masuk waktu asar, tak ada lagi waktu zuhur, tak ada lagi waktu asar. Cuma yang berbeza pandangan bila bermula waktu Jumaat. Habis waktu Jumaat, semua ulama setuju, semua ulama sepakat bila masuk waktu asar. Yang berbeza bila boleh mula menunaikan Jumaat. Jadi hadis Salamah bin Aqwa menunjukkan salat Jumaat yang dilakukan di zaman Nabi SAW amat awal, amat dilakukan dalam bentuk segera. Kemudian Syekh Sabit kata, berkata Al-Imam Al-Bukhari, waqtul jumu'ati idza zalatis syamsu. Al-Imam Al-Bukhari, kalau kita buka kitab Sahihul Bukhari, kita akan tengok ini tajuk ni, qala Al-Bukhari waqtul jumu'ati. Maksudnya kalau kita buka Sahih Bukhari, Imam Bukhari buat satu bab khas. Dia kata babu waqtil jumu'ati idza zalatis syamsu, bab berkaitan dengan waktu Jumaat apabila tergelincir matahari. Bukhari bila dia letak bab begini, kita boleh kata itu pandangan Bukhari, sebab dia sebut dalam bentuk jazam, dalam bentuk pasti. Bab waktu Jumaat apabila tenggelam matahari, menunjukkan kita boleh kata itu pandangan fiqh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mengatakan waktu Jumaat apabila tergelincir matahari, yakni sama dengan waktu zuhur. Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari kadang-kadang dia sebut secara tidak jazam. Contoh dia kata babu qaulin an kadza wa kadza, bab berkaitan dengan pandangan yang mengatakan sekian-sekian.
Itu dia tak sebut secara pasti, tapi dia hanya seperti menukilkan pandangan yang dia tahu. Tapi berkaitan dengan waktu solat Jumaat, Al-Imam Al-Bukhari seperti jazam, waktu Jumaat selepas tergelincir matahari. Jadi kita boleh kata bersama dengan majoriti ulama yang mengatakan waktu Jumaat bermula sama dengan waktu Zuhur. Dalam kumpulan majoriti itu adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita boleh kata begitu. Kemudian wa kadzalika, kata Bukhari, ini perkataan Bukhari di bawah bab tu, Imam Bukhari kata wa kadzalika, demikian itu juga yurwa, maknanya berpandangan dengan pandangan majoriti itu juga ada riwayat daripada Umar. Maksudnya Umar pun menunaikan salat Jumaat sama dengan waktu salat Zuhur. Wa an Ali, demikian juga Ali. Wa Nu'man, demikian juga Nu'man ibnu Bashir, ini sahabat Nabi ni. Wa Amr ibnu Huraith radhiyallahu anhu. Ini semua nama sahabat yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bagi menunjukkan mereka juga melaksanakan salat Jumaat setelah tenggelam matahari atau sama dengan waktu Zuhur. Cuma para ulama mereka timbulkan persoalan, kenapa Imam Bukhari hanya sebut nama berapa orang sahabat? Satu, Umar, Ali, Nu'man, Amr. Sebut nama 4 orang sahabat sahaja. Mana pergi sahabat yang lain? Kata para ulama, sebenarnya ramai lagi sahabat lain yang mengamalkan ataupun yang menunaikan Jumaat setelah tergelincir matahari sama dengan waktu Zuhur. Tapi Imam Bukhari tak sebut. Sebab apa? Kerana nama-nama yang Imam Bukhari sebut seperti Umar dan Ali, ada riwayat lain pula yang mengatakan mereka menunaikan Jumaat sebelum tergelincir, yakni waktu duha. Itu masalah sikit dalam nukilan pandangan. Dalam bab nukilan pandangan ni antara masalah yang masalah lah bagi saya, masalah kerana kita akan nampak ada perbezaan. Jadi kata mereka seperti seolah-olah Imam Bukhari nak tolak nukilan yang mengatakan Umar dan Ali juga ada melakukan Jumaat sebelum waktu zawal. Kenapa Bukhari nak tolak? Kerana lemahnya sanad riwayat tersebut. Seolah ada isyarat begitu dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu kata para ulama. Kemudian Syekh Sabit rahimahullah berkata, wa qala Syafi'i, dan berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sallan nabiyyu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan para imam selepas dari mereka semua, kesemua mereka menunaikan setiap Jumaat selepas zawal, yakni sama dengan waktu Zuhur. Perkataan Al-Imam Syafi'i ini menunjukkan maklumat yang sampai kepada Al-Imam Syafi'i, amalan yang dilakukan oleh salaf di kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang diperhatikan oleh Al-Imam Syafi'i dan dipelajari oleh Al-Imam Syafi'i daripada guru-guru beliau, menunjukkan kesemua mereka menunaikan salat Jumaat setelah setelah tergelincirnya matahari. Ini pandangan yang pertama. Pandangan majoriti yang mengatakan salat Jumaat bermula sama dengan waktu Zuhur, dan pandangan inilah yang diamalkan oleh majoriti umat Islam termasuk kita di Perlis. Pandangan inilah yang diamalkan oleh majoriti umat Islam termasuk kita di Perlis. Baik tuan-tuan. Bila kita kata pandangan majoriti, maka saya dah sebut tadi menunjukkan ada khilaf. Khilaf dengan siapa? Lawan dengan majoriti adalah minoriti. Apa pandangan minoriti? Kita tengok kata Syekh Sabit rahimahullah berikutnya. Wa dhahabatil hanabilatu wa ishaq ila anna waqtal jum'ati min awwali waqti salatil 'id ila akhiri waqti dhuhri مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب
thumma nadhhabu ila jimalina fanurihuha hina tazulu syamsu, wa fi hadha tasrihun bi annahum salluha qabla zawali syams. Yang bermaksud ulama mazhab Hambali, maknanya yang minoriti itu adalah ulama mazhab Hambali, dan Hambali, ulama mazhab Hambali tidak bersendirian, bersama dengan mereka juga pandangan Ishaq, iaitulah Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai, Ishaq bin Rahawai sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian juga di kalangan ulama-ulama kemudian ni Asy-Syaukani. Orang sunnah suka ambil pandangan Syaukani, tapi dalam masalah ni kita tengok Syaukani berbeza dengan majoriti, dan Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar mempertahankan pandangan Hambali, pandangan minoriti. Apa mereka kata? Hambali dan Ishaq termasuk Syaukani berpandangan waktu Jumaat bermula dari waktu dibolehkan salat hari raya sehingga waktu zuhur. Nampak? Bila waktu dibolehkan salat hari raya? Bila irtifa'us syams qadra rumhin, berdasarkan pandangan sebahagian, apabila matahari naik tinggi segala. Ada pukul 8 tu boleh dah. Pandangan siapa ni? Pandangan Ahmad. Itu pun nanti kita akan terang. Di sisi ulama Hambali yang kata boleh dilaksanakan Jumaat sebelum zawal ni pun ada khilaf juga di kalangan mereka. Kita baca bagi habis. Apa dalil mereka? Kata Syekh Sabir rahimahullah, mereka berdalilkan dengan riwayat Ahmad, Muslim. Bila nampak Muslim kita dah nampak masalah hadis ni nak kena semak betul-betul, kerana hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Demikian juga riwayat An-Nasa'i. Hadis bagaimana? Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, kami dahulu, kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ah, menunaikan salat Jumaat, thumma nadhhab, bila habis salat Jumaat bersama dengan Nabi, kami pun pergi ke mana? Ila jamalina, pergi kepada jimalina, kepada unta-unta kami. Buat apa? Fanurihuha, kami buat masuk kandang bagi unta rehat. Kami buat masuk kandang bagi unta rehat. Kata Jabir, hina tazulu asyams, ketika matahari tergelincir. Ketika tergelincir matahari, maksudnya solat Jumaat sebelum zawal. Faham? Dari hadis ni ulama Hambali, Ishaq bin Rahawai, Asy-Syaukani mengatakan hadis ini menunjukkan salat Jumaat dilakukan sebelum zawal, kerana Jabir bin Abdullah kata habis salat Jumaat, kami semua sahabat Nabi ni pergi kepada unta-unta kami, dan kami masukkan unta ke dalam kandang untuk unta berehat. Ketika itu waktu matahari tergelincir. Maksudnya salat Jumaat dilakukan sebelum waktu matahari tergelincir. Kata Syekh Sabir rahimahullah, wa fi hadha, perkataan Jabir ini, tasrihun, sesuatu yang menjelaskan, ataupun sesuatu perkataan yang memberi penjelasan yang jelas, bi annahum, bahawasanya mereka para sahabat, salluha, menunaikan salat Jumaat qabla zawali syamsi, sebelum tergelincir matahari, yakni sebelum masuk waktu zuhur. Baik, kita tengok perincian sikit. Pertama, hadis Jabir sahih. Hadis Jabir sahih, disahihkan oleh Imam Muslim, kerana Imam Muslim meletakkan hadis itu dalam kitab sahih dia. Demikian juga disahihkan oleh ulama-ulama yang lain. Cuma sebelum kita pergi kepada hadis itu, kita kena tahu satu perkara, iaitulah pandangan minoriti ini, setelah mereka mengatakan, ataupun mazhab Hambali, setelah mereka mengatakan Jumaat itu boleh dilakukan sebelum zawal, mereka berbeza pandangan bila boleh mula buat. Bila boleh mula buat. Sebahagian mereka mengatakan bila waktu yang sama dengan waktu salat hari raya. Sebahagian mereka mengatakan waktu boleh mula sembahyang Jumaat ini iaitulah as-sa'atu sadisatu awil khamisah,
Iaitulah waktu ke-6 atau waktu ke-5. Apa dia pula ni? Waktu ke-6, waktu ke-5, waktu bila? Bila kita semak, maka kita dapati terdapat hadis Nabi SAW yang mana Nabi pernah membahagikan siang hari Jumaat kepada 12 waktu. Nabi pernah membahagikan siang hari Jumaat kepada 12 waktu. Tuan-tuan ambil perhatian hadis ni, sebab hadis ni banyak manfaat yang boleh kita ambil. Apa dia? Iaitulah berdasarkan hadis daripada Jabir bin Abdullah juga, yang mana Nabi SAW bersabda, yaumul jum'ati thinta asyrata la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jal syai'an illa atahu Allahu azza wa jal faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Yang bermaksud, kata Nabi, hari Jumaat itu terdapat 12 sa'ah. Sa'ah ni kalau bahasa moden dia terjemah kepada jam, tapi saya tak terjemah jam sebab zaman Nabi tak ada jam. Pengiraan sa'ah dengan erti kata jam tu di zaman Nabi tak ada lagi, zaman moden saja. Sa'ah ni maksud sejam, 2 jam sa'atan, 3 jam 3 saat, 4 jam 4 saat. Dia itu zaman moden. Tapi zaman Nabi sa'ah bukan maksud sejam, 1 jam seperti di zaman kita. Tapi sa'ah boleh merujuk kepada satu juzuk daripada waktu. Berapa lama? Tak pasti. Tak boleh diberi kepastian. Sa'ah juga pada di tempat yang lain boleh bermaksud kiamat, boleh bermaksud macam-macam lah. Tapi salah satu waktu sa'ah yang dimaksudkan di sini adalah satu juzuk daripada waktu. Tapi yang penting Nabi kata pada siang hari Jumaat itu ada 12 sa'ah, 12 waktu. Sekarang tuan-tuan nak tahu, sekarang ni kita kena buat begitu. Hari Jumaat bermula, siang tu bermula daripada subuh tadi. Pukul subuh berapa? 6:26 sampai maghrib. Maghrib pukul apa? 7? Tak nampak. 7:30. 7:30 betul? Tuan-tuan bahagikan 12. Bahagi 12. Jadi berapa? Cuba bagi tengok. 5, 6.30 kan subuh? 7.30. Berapa? Berapa jam? Sejam? 13 jam. 13 jam. 6 ke betul. 6 ke 6, 6.30 sebelah kan? Betul. 13 jam. 13 jam, jadi satu waktu bagi berapa ni? Sejam berapa minit? Dia ada lebih 12 ada lebih 1 jam lah. Ada lebih 1 jam bahagi 12 berapa? Macam mana? Ada lebih kurang dalam sejam 10 minit. Kita katalah sejam. Jadi 6.30, 7.30, 8.30, 9.30. Kita sekarang waktu ketiga nak masuk waktu ke-10. Kita sekarang waktu ketiga nak masuk waktu yang ke-10. Waktu ketiga nak masuk waktu yang ke-4. Maaf. Kemudian 11.30 waktu ke-4. 11.30 12.30 waktu yang ke-5. Itu waktu ke-5. Kemudian waktu yang ke-6. Itu waktu yang disebut oleh sebahagian para ulama Hambali, bermula boleh menunaikan salat Jumaat. Dan satu perkara yang penting dalam hadis ni, Nabi sebut la yujadu muslimun, tidak ada seorang muslim yang meminta kepada Allah dalam hari Jumaat pada siang hari itu melainkan Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Iaitulah salah satu waktu dari 12 waktu tersebut. Nabi kata apa? Faltamisuha, cari waktu yang mustajab doa pada siang hari Jumaat itu akhir sa'atin ba'dal asr, waktu yang paling terakhir selepas asar. Macam mana tuan-tuan? Mungkin waktu itu adalah maghrib pukul 7.30, 6.30 ke 7.30. Mungkin waktu itu antara 6.30 ke 7.30. Sebab apa? Sebab Nabi membahagikan siang hari Jumaat itu kepada 12 bahagian.
Nabi kata cari waktu mustajab itu waktu terakhir selepas asar. Mana waktu terakhir selepas asar dalam tempoh 12 itu ujung sekali sebelum maghrib. Oleh kerana itu carilah waktu mustajab doa sejam lebih sikit sebelum maghrib. Jadi dalam masa sejam sebelum maghrib itu perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan? Mudah-mudahan memberi manfaat kepada tuan-tuan semua untuk beramal. Baik. Dan sebagai makluman kepada tuan-tuan semua juga, kita hari ini kita sebut sehari itu ada 24 jam kan. Sebenarnya zaman dahulu lagi telah tahu sehari itu ada 24 jam. Tapi bukan jam kita lah, 24 saat ataupun 24 saat. Lebih daripada 10, 24 saat. Antara yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan iaitulah perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dia kata wal aslu fiha qit'atun min az-zaman wa fi 'urfi ahli al-miqat juz'un min 24 juz'an min al-yawmi wa laylah wa thabata mithluhu fi hadits Jabir rafa'ahu yawm al-jum'ati 12 sa'atan. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pada asalnya yang dinamakan sa'ah. Ibn Hajar ketika ini, saya ambil perkataan dia ketika dia menerangkan maksud sa'ah. Ada sa'ah membawa maksud hari kiamat, ada sa'ah membawa maksud macam-macam lah. Salah satu maksud dia adalah, kata Ibn Hajar, pada asal makna sa'ah adalah potongan daripada masa. Satu potong daripada masa. Pada kebiasaan ahli masa ni, orang yang berkaitan dengan tengok peredaran matahari, tengok peradiran bulan sehingga mereka tahu, mereka mahir dalam bab penetapan masa ni, mereka mengatakan sa'ah itu adalah satu bahagian daripada 24 bahagian masa dalam sehari semalam. Itu menunjukkan Arab dahulu dah tahu dah sehari ada 24 jam. Tetapi 24 jam mereka tak sama dengan 24 jam kita. Kerana 24 jam mereka itu berbeza pada siang dan malam, berdasarkan perbezaan malam dan siang, lama dan pendek, malam dan siang. Itu pada uruf. Tetapi hari Jumaat dia ada keistimewaan, di mana hari Jumaat pada siang Jumaat masa dia 12 jam. Kita kena bahagikan 12 jam bagi nak sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Kalau tak faham tanyalah. Kemudian, sebab tu dalam nota saya ini saya sebut berdasarkan maklumat ini untuk mengetahui keadaan, untuk mengetahui waktu ke-6 atau ke-5 yang dimaksudkan oleh ulama Hambali dengan cara membahagikan waktu siang, iaitu bermula waktu siang hari Jumaat, iaitu bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari kepada 12 bahagian seperti yang saya jelaskan sebentar tadi. Kemudian hadis Jabir radhiyallahu anhu yang disebut oleh Syekh Sabit, riwayat Imam Muslim, merupakan antara salah satu hadis yang Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkannya. Adapun ulama hadis lain tak ada riwayat tu di sisi mereka, hanya ada di sisi Imam Muslim saja. Akan tetapi disebabkan Imam Muslim, ketinggian kedudukan dia, tingginya nilai kitab sahih yang ditulis oleh beliau, maka hadis itu sahih. Hadis itu diterima. Dalam hadis itu disebut, kata Jabir, nadhhabu ila jimalina fanurihuha. Kami pergi kepada unta-unta kami dan kami merehatkannya. Saya dah terang sebentar tadi maksud perkataan ini. Kemudian tuan-tuan, saya sebut di sini hadis ini menjadi dalil kepada ulama minoriti mengatakan pernah dilakukan Jumaat di zaman Nabi sebelum waktu matahari tergelincir. Berdasarkan perkataan Jabir yang menyatakan mereka memasukkan unta ke kandang ketika matahari tergelincir selepas menunaikan salat Jumaat. Ini bermakna salat Jumaat ditunaikan sebelum zawal. Itu pandangan minoriti. Apa alasan ulama majoriti terhadap hadis tu? Ulama majoriti seperti mana saya dah terangkan kepada tuan-tuan banyak kali, para ulama ni genius. Para ulama ini genius. Mereka tidak
beramal dengan makna zahir hadis itu. Kenapa? Kita tengok apa kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Memahami hadis ini sebagai satu pemberitahuan bahawa aktiviti salat Jumaat dan pergi merehatkan unta ke dalam kandang, kedua-duanya berlaku ketika waktu zawal atau sekitar waktu zawal. Yakni tidak jauh dari waktu setelah tergelincir matahari, tak jauh sangat berlaku. Dan kita dah tahu, hadis Anas dah bagi tahu mereka pulang dari Jumaat tu bayang masih tak banyak, menunjukkan bersegeranya Nabi menunaikan solat Jumaat. Hadis Jabir bukan bermaksud solat Jumaat berlaku sebelum tergelincir matahari. Bukan maksud itu. Jumaat dibuat selepas tergelincir matahari. Tetapi habis awal disebabkan buat terlalu awal. Sebaik sahaja tergelincir matahari, terus segera melaksanakan Jumaat. Apa bukti pemahaman sebegitu? Ada bukti dia. Al-Imam Nawawi datangkan hadis. Apa dia? Hadis tentang waktu solat. Di mana di dalam hadis dinyatakan sallabi, Nabi kata al-asra hina kana kullu syai'in mithla dhillih. Jibril alaihi salam ketika turun setelah berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril datang kepada Nabi ajak waktu solat. Kita dah baca hadis itu di awal dulu tentang belajar tentang waktu solat. Hari pertama untuk waktu zuhur, Jibril datang ketika matahari tergelincir. Hari kedua Nabi datang ketika disebut dalam hadis ketika bayang setiap sesuatu sama panjang dengannya. Jibril datang untuk solat asar. Dalam hadis sebut ketika bayang sesuatu sama panjang. Bayang sesuatu sama panjang maksudnya selepas bayang sesuatu sama panjang ataupun sebelum atau ketika bayang sama panjang dengan objek. Waktu asar bila tuan-tuan? Sudah tentulah selepas. Tapi tak sebut dalam riwayat. Tuan-tuan faham tak? Kerana apabila bayang sesuatu sama dengan objek, habis waktu zuhur. Bukan bila habis waktu zuhur terus masuk waktu asar. Tetapi bermakna sudah tentulah setelah bayang itu panjang sikit daripada objek, baru kita tahu masuk waktu asar. Sekalipun hadis tak sebut setelah bayang lebih panjang. Maksud hadis apa dia? Yakni setelah dekat-dekat dengan waktu itulah. Itu maksud dia. Jadi hadis Jabir kataan Al-Imam Nawawi mesti kita faham. Perkataan Jabir radhiyallahu anhu, kami pergi setelah habis salat, kami pergi bawa unta masuk kandang, ketika itu matahari tergelincir, maksudnya dekat-dekat waktu itulah. Kalau selepas tu pun selepas tak jauh sangat daripada waktu matahari tergelincir. Itu kata majoriti ulama. Sebab tu saya kata kalau kita tak baca pandangan ulama ni kita jam tak faham nak jawab apa dah kan. Tapi majoriti ulama mereka jawab juga. Kemudian kata Syekh Sabir rahimahullah, saya baca terjemahannya saja kerana waktu dah lewat. Ustaz Qarni mai. Ustaz Qarni mai bagi tahu lah. Kata Syekh Sabir berikutnya. Mereka yakni ulama minoriti berdalilkan juga dengan hadis Abdullah bin Sidan As-Sulami radhiyallahu anhu yang berkata, daku menyertai Jumaat bersama Abu Bakar, khutbah dan solat Jumaat dilaksanakan sebelum pertengahan siang, yakni sebelum waktu zawal. Ringkasnya, riwayat Abdullah bin Sidan As-Sulami daif. Semua ulama kata daif. Bahkan Al-Imam Nawawi kata semua ulama telah sepakat Abdullah bin Sidan As-Sulami daif. Seorang rawi yang daif. Selesai masalah. Hadis ni tak payah kita ambil pusing dah. Kerana kita nak cepat. Kemudian selain daripada itu, minoriti juga berhujah dengan riwayat dengan kisah yang menunjukkan beberapa sahabat menunaikan Jumaat sebelum tergelincir matahari. Demikian juga mereka berhujah dengan saya baca huraian dia saja. Saya baca huraian saya buat di sini. Saya kata riwayat saya dah sebut tadi, riwayat Abdullah bin Sidan adalah riwayat yang dhaif. Bahkan riwayat Abdullah bin Sidan ini bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat daripada dia, daripada Suwaid bin Ghafalah
yang menceritakan bagaimana beliau menunaikan salat bersama dengan para sahabat pada hari Jumaat setelah matahari tergelincir. Secara ringkasnya tuan-tuan, dari susunan bab berkaitan dengan waktu solat Jumaat yang dibuat oleh Syekh Sabiq dalam fiqh sunnah, kita boleh faham seolah-olah Syekh Sabiq menguatkan pandangan majoriti. Seolah-olah Syekh Sabiq rahimahullah berpegang dengan pandangan majoriti yang mengatakan salat Jumaat bermula setelah matahari tergelincir. Akan tetapi kita tidak nafikan, ada juga di kalangan ulama yang kekal, yang berpandangan pandangan majoriti itu yang afdal, tetapi pandangan Hambali kita tak boleh tolak begitu saja. Antara yang sebut perkara ini adalah Abdullah bin Bassam di dalam Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Dia mengatakan hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari yang menjadi hujah di sisi majoriti ulama tidaklah saling bertentangan dengan hadis Jabir ini yang terdapat dalam Sahih Muslim. Kedua-dua hadis ini menunjukkan baginda kadang-kala menunaikan salat Jumaat sebelum waktu zawal dan kadang-kala pula baginda menunaikannya selepas waktu zawal. Namun yang lebih utama, yang ini lebih afdal, ialah melaksanakan Jumaat setelah waktu zawal. Mana sama dengan waktu zuhur. Abdullah Bassam dia kata afdal saja. Maknanya sesiapa yang menunaikan Jumaat sebelum waktu zuhur, salat dia sah berdasarkan pandangan Abdullah Bassam. Cumanya tuan-tuan, dalam isu salat Jumaat ni kalau kita tengok dalam hadis, bahkan perkataan para ulama, kita akan tengok dia amat terkait dengan keizinan pemerintah. Masjid tak boleh dengan suka hati buat Jumaat, tak boleh. Surau tak boleh dengan suka hati buat Jumaat, tak boleh. Dia mesti dapat keizinan dari pemerintah. Maka perkara-perkara yang seumpama ini, orang Islam hendaklah tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan arahan pemerintah. Kalau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan arahan pemerintah, dia berhak dihukum jika pemerintah nak hukum dia. Oleh kerana itu dia kekal mengamalkan salat Jumaat dilaksanakan sama dengan waktu salat zuhur. Wallahu a'lam. Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Siapa yang nak tengok rujukan lanjut, tuan-tuan boleh masuk dalam web saya binsahad.com, posting yang terbaru tentang huraian tentang perbincangan Syekh Sabiq berkaitan dengan waktu solat Jumaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.